Bismillahirrahmanirrahim. Sistem pemerintahan. Walaupun ketua negara yang dinamakan khalifah itu dipilih menjadi pemimpin, mereka tetap beramal dengan konsep syura, musyawarah. Suatu konsep yang diperintahkan melalui Al-Quran dan diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara yang tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis, atau bagaimana nak melaksanakan nas Quran dan hadis dengan cara yang betul, maka ketua negara khalifah menjalankan syura, iaitu mesyuarat. Dia tidak buat keputusan sendiri. Jika diamati dalam sistem pemerintahan moden, para menteri kabinet dilantik bagi membantu ketua negara. Mereka menjadi sebahagian daripada ahli mesyuarat penting dan mengetuai tugas-tugas melaksanakan urusan kerajaan. Zaman sekarang dinamakan ahli kabinet, iaitulah menteri-menteri di bawah ketua negara, presiden atau Perdana Menteri ataupun raja yang membantu dalam pemerintahan. Konsep syura secara jama'i, kolektif, secara kumpulan, diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda membariskan para sahabat yang mempunyai ketokohan ilmu dan pengaruh yang besar. Walaupun ketika itu perkataan wazir atau menteri belum disebut. Zaman Nabi tidak dipakai perkataan wazir, perkataan menteri tak ada. Adapun Nabi Musa sebut waj'al li waziran min ahli Harun akhi, dan lantikkan seorang wazir, pembantu daripada keluargaku Harun saudaraku. Dalam Sahih Musa ada. Nabi kita tak sebut wazir, tak sebut perkataan menteri, tetapi amalan itu ada. 10 orang daripada kalangan para sahabat yang terkenal, termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu, ialah tokoh yang menjalankan peranan tersebut. Amalan ini diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan khalifah selepasnya. Sahabat-sahabat tersebut ialah, zaman Nabi, Abu Bakar ialah seorang pembantu yang penting. Bila Abu Bakar jadi khalifah, pembantu yang penting dianggap menteri-menteri ialah, yang pertama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Di mana mereka ini adalah sahabat 10. Lepas Nabi mati, 9 orang bantu Abu Bakar. Mereka adalah as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Mereka juga adalah pemimpin-pemimpin sahabat yang ahli kalangan sahabat, membantu khalifah dalam menjalankan urusan negara, menasihatkan khalifah dalam menjalankan urusan negara. Kesemua mereka adalah laksana para menteri yang membantu Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, walaupun dalam keadaan yang tidak sistematik seperti yang diamalkan sekarang. Mereka diajak bermesyuarat dalam perkara-perkara besar dan kadang-kadang diberikan tugasan melaksanakan beberapa perkara penting, termasuklah berfungsi menggunakan tugas khalifah ketika ketiadaannya, di mana mereka ni menjalankan tugas membantu khalifah, sama ada tugas khusus dalam masalah peperangan, masalah keuangan, masalah mentadbir urusan-urusan yang lain. Kadang-kadang bila khalifah keluar, dilantik pengganti di kalangan mereka. Ini tugas mereka. Pentadbiran keluasan negara Islam pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya merangkumi semenanjung tanah Arab. Keseluruhannya dikuasai oleh kerajaan Islam. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu
membahagikannya kepada beberapa wilayah. Setiap wilayah dilantik seorang ketua pentadbiran yang dinamakan amir. Abu Bakar khalifah, daerah-daerah dilantik amir. Amir ini macam gubernur, ketua daerah. Selain itu, amir juga berperanan sebagai seorang imam salat, imam sembahyang, hakim. Hakim mengendalikan pertelengkahan, pengurus keuangan, penjaga keamanan, polis dan pemerintah tentera. Para amir dibantu oleh orang-orang yang mahir dalam bidang masing-masing. Amir dilantik, pembantu-pembantu dia pula. Ini cara tarbiyat negara zaman Abu Bakar. Yang pertama, Madinah. Kota Madinah menjadi pusat pentadbiran kerajaan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mentadbir secara langsung dengan menugaskan beberapa orang sahabat yang lain membantunya sebagaimana berikut. Madinah ialah pusat kerajaan Islam. Abu Bakar sendiri duduk di situ. Walaupun demikian, Abu Bakar lantik pembantu dia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an adalah urusan kehakiman. Abu Ubaidah radhiyallahu menjaga urusan keuangan. Zaid bin Thabit radhiyallahu pula menjaga urusan kesetiausahaan. Secara umum, khalifah dibantu oleh Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan lain-lain radhiyallahu anhu. Ini Madinah. Orang penting yang mentadbir Madinah termasuk Abu Bakar. Nabi dah wafat. Makkah. Amir Makkah ialah Attab bin Usaid radhiyallahu anhu yang telah dilantik oleh Rasulullah SAW dan disambung oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Di mana Makkah ditadbir oleh seorang muda yang masih muda zaman Nabi. Abu Bakar dia muda lagi. Iaitulah Attab bin Usaid radhiyallahu anhu. Kerana dia hafal Quran. Kerana tadbir negara dengan Quran, dia hafal Quran. Bukan hafal saja, bahkan tahu makna Quran. Bagaimana nak tadbir negara dengan Quran. Maka Nabi lantik Attab bin Usaid. Bila Abu Bakar jadi khalifah, Attab bin Usaid ni terus jadi gubernur, jadi amir di Mekah. Taif. Amir Taif ialah Uthman bin Abul As, juga dilantik oleh Rasulullah SAW dan kemudian disambung oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Taif zaman Nabi dah masuk Islam. Dan Nabi lantik Uthman bin Abul As jadi amir, jadi pemerintah di situ. Bila Abu Bakar jadi khalifah, terus jawatan dia. Uthman bin As juga. Yang keempat, Sana'a. Sana'a ini ialah ibu negeri Yaman. Negeri Yaman. Amir Sana'a ialah Al-Muhajir bin Abi Umayyah yang telah bertanggungjawab membebaskan kawasan tersebut daripada kumpulan murtad. Dan khalifah terus melantiknya menjadi amir. Oleh kerana bila Nabi wafat, di mana Sana'a dikuasai oleh puak-puak murtad. Puak-puak murtad menguasai, rapah kuasa. Kemudian Al-Muhajir bin Abi Umayyah berjaya mengalahkan orang murtad ni, membunuh pemimpin murtad. Kita akan baca kisahnya. Dan Abu Bakar tu lantik jadi amir, jadi pemerintah di situ. 5, Hadramaut. Hadramaut ni ialah Yaman Selatan. Amir bagi Hadramaut ialah Ziyad bin Lubaid radhiyallahu anhu. Lantik ni, gubernur Hadramaut. Khawlan. Amir bagi Khawlan ialah Ya'la bin Umayyah. Zubair dan Zam'ah, ni nama daerah. Amirnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari asal dari Yaman, dilantik jadi gubernur. Amir di sini. Janad, amir ialah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Najran, amirnya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jarash, amirnya ialah Abdullah bin Sur radhiyallahu anhu. Bahrain, amir bin Al-Ala, amirnya ialah Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Kita akan baca kisahnya. Di mana Bahrain ini ialah satu daerah yang rajanya masuk Islam. Nabi kekal dia jadi raja. Kemudian berlaku murtad. Kemudian Amir Ala bin Hadrami membebaskan Bahrain. Domah Al-Jandal, amirnya ialah Iyad bin Ghulam. Iyad bin Ghulam. Pemerintah tentera, penglima tentera. Wilayah Iraq dan Syam boleh ditugaskan kepada para penglima yang berjaya menguasainya. Iraq, amirnya ialah Al-Musanna bin Harisah Al-Syaibani radhiyallahu anhu. Syam, amirnya Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Ini semua pemerintah. Sama ada gubernur ataupun penglima tentera.
yang dilantik oleh Abu Bakar masa pemerintahan dia. Perundangan dengan kehakiman. Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah secara langsung dilantik menjadi hakim. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga ditugaskan menjadi hakim. Namun tiada kes yang dikendalikan olehnya kerana ramai yang tidak berani berdepan dengan ketegasannya. Abu Bakar dia jadi hakim, Abu Bakar jadi khalifah dan Abu Bakar dia jadi hakim juga, dan nanti Sayyidina Umar jadi hakim. Sayyidina Umar kata pergi cara kat dia musang, orang takut. Kata kira bawa ke Abu Bakar, tak bawa kepada Sayyidina Umar. Khalifah juga menetapkan peranan hakim kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, dan termasuk Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit jadi hakim. Kadang-kadang juga menjalankan tugas tersebut. Zaid bin Thabit dilantik jadi hakim juga. Ini beberapa orang hakim, banyak hakim zaman Abu Bakar. Apabila dibawa sesuatu kes, Khalifah Abu Bakar dan lain-lain akan melaksanakan keputusan berdasarkan 3 keadaan berikut. Jika hukumnya terdapat sandaran nas dalam Quran, maka terus diputuskan penghakimannya. Kalau ada nas dalam Quran, orang salah ni hukum begini, cukup syarat-syarat dia, maka ikut hukum dalam Quran. Sekiranya tiada nas dalam Quran, maka hukum diambil daripada hadis yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada nas dalam Quran, Abu Bakar tengok hadis. Adakah Nabi pernah laksanakan hukuman ini? Ikut dalam hadis Nabi. Sekiranya tidak diingatinya, maka khalifah bertanyakan orang ramai dalam masjid yang mengingati sebarang nas dari Al-Quran dan hadis. Sekiranya khalifah tak ingat ayat-ayat Quran, kalau dia ingat pun dia tanya orang ramai hadis-hadis Nabi. Abu Bakar akan tanya dalam masjid, adakah siapa yang ingat mana-mana ayat Quran yang berkait dengan masalah ini? Kalau ada orang ingat, sebut ayat itu. Kalau tak ada orang ingat, Abu Bakar tanya lagi, adakah kalangan kamu yang ingat apa-apa Nabi pernah hukum dalam masalah ini? Kalau ada orang ingat, orang tersebut depan Abu Bakar, maka jadi hukum. Jika masih tiada daripada kedua-duanya, maka khalifah akan berijtihad dengan ahli-ahli mesyuarat atau secara bersendirian. Sekiranya tidak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, maka khalifah akan berijtihad. Ijtihad ini ialah mengkaji apakah hukum yang menasabah mengikut kaedah-kaedah adil dalam Quran. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, maka berijtihad. Sama berijtihad secara jama'i, secara kumpulan, ataupun secara berjamaah, secara bersendiri. Saya berijtihad, mengkaji hukum dia. Langkah pengendalian hukum oleh Khalifah Abu Bakar. Jika suatu hukum terdapat sandaran nas dalam Quran, maka terus diputuskan penghakimannya. Sekiranya tiada nas dalam Quran, maka diambil daripada hadis yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Sekiranya tidak diingatinya, maka khalifah bertanyakan orang ramai dalam masjid yang mengingati sebarang nas daripada Al-Quran atau hadis. Jika masih tiada daripada kedua-duanya, maka khalifah akan berijtihad dengan ahli-ahli mesyuarat atau secara bersendirian. Itu caranya. Amalan ini juga dilakukan oleh para sahabat yang lain. Mereka berpandukan hadis Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Pandu pada hadis Mu'ad bin Jabal. Bila Nabi nak atur Mu'ad bin Jabal, Nabi tanya Mu'ad bin Jabal. Nabi hantar Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Wahai Mu'ad, sekiranya ada apa-apa masalah, kaifa taqdi? Faqala aqdi bima fi kitabillah. Wahai Mu'ad, sekiranya ada sebarang masalah, bagaimanakah kamu menyelesaikannya? Mu'ad menjawab, aku memutuskannya dengan hukum yang terkandung dalam kitab Allah Al-Quran, kata Mu'ad. Saya hukum dengan Quran. Qala fa illam yakun fi kitabillah, qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya lagi, sekiranya tiada dalam kitab Allah, Mu'ad menjawab,
Aku akan memutuskannya dengan sunnah Rasulullah. Kalau tak ada dalam Quran, saya akan mengikut hadis, kata Mu'ad. Qala fa illam yakun fi sunnah Rasulullah. Qala ajtahidu ra'yi. Rasulullah SAW bertanya lagi, sekiranya tiada dalam sunnah Rasulullah, Mu'ad menjawab, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri, kata Mu'ad. Qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah bima yurdi Rasulullah. Sabda salam, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah SAW. Apa yang telah redha. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Berlaku konsep pemisahan kuasa di antara badan kehakiman dengan ketua negara dan pentadbiran, sehingga prosesnya berlaku tanpa ada sebarang gangguan daripada mana-mana pihak. Hal yang demikian bagi menjamin keadilan dan menolak sebarang punca yang akan menyebabkan berlaku kezaliman. Perjalanan mahkamah berlangsung di masjid dan di tempat yang lain. Para hakim melaksanakan tugas dengan adab-adab yang telah diajar oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang banyak. Di sana berlaku pemisahan kuasa. Hakim tak boleh diganggu, tak boleh campur tangan. Hakim bebas membicarakan kes. Khalifah tak boleh campur bila suruh pada hakim. Dan hakim boleh cara khalifah sendiri. Kalau khalifah ada kes, khalifah dibicarakan juga. Ini hukum Islam. Khalifah dibicarakan di mahkamah. Walaupun dia ketua negara, di mana hukum syarak mengatasi ketua negara. Hukum syarak mengatasi raja. Mengatasi pihak yang berkuasa. Hukum Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Ini boleh menjamin keadilan Islam, keuangan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem pemerintahan zaman Abu Bakar. Walaupun ketua negara yang dinamakan khalifah itu dipilih menjadi pemimpin, mereka tetap beramal dengan konsep syura musyawarah. Suatu konsep yang diperintahkan melalui Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Satu perkara yang penting yang diamalkan oleh Khulafa' Rasyidin di masa Abu Bakar ialah syura. Syura ini bermesyuarat dalam perkara yang tak ada nas. Kalau perkara ada nas Quran, ada nas hadis, sepakat para ulama tak boleh mesyuarat lagi. Sudah jadi kata putus. Keputusan dah ada dalam agama, tak boleh mesyuarat. Di sini beza Islam dengan demokrasi barat. Demokrasi barat ni, orang haram boleh mesyuarat juga. Pakat mesyuarat, halalkan arak, halalkan judi, halalkan zina. Ramai setuju, jadi halal. Ramai tak setuju, jadi haram. Itu tak boleh. Islam tak boleh begitu. Kerana keputusan Allah tak boleh dipertikaikan. Keputusan Nabi tak boleh dipertikaikan. Allah dan Rasul, keputusan yang sudah putus. Perkara yang tak ada nas. Atau bagaimana nak laksanakan nas itu. Nak laksanakan hukum itu pada orang ramai. Hukum dah ada, nak buat macam mana? Cara-cara dia. Tangguh dulu sementara waktu, nak jalankan sekarang, bagaimana? Contohnya hukum hudud. Hukum hudud ni wajib, tak boleh tinggal. Tetapi nak laksana tu, tengok. Suasana perang. Suasana perang menyebabkan orang lari pada musuh. Tak boleh, tangguh dulu. Suasana Islam tak ada kuasa. Tak kuasa penuh. Tangguh dulu. Bukan serta-merta. Tak boleh. Suasana kehakiman tak cukup lagi. Tangguh dulu. Hukum tu dah ada. Adapun haramnya arak, tak boleh tangguh. Haram judi tak ada tiap-tiap orang. Nak jatuhkan hukuman,
Itu boleh mesyuarat. Bincang. Hukuman dah ada. Bagaimana laksanakan? Tengok suasana yang diizinkan. Itu syura. Jika diamati dalam sistem pemerintahan moden, para menteri kabinet dilantik bagi membantu ketua negara. Mereka menjadi sebahagian daripada ahli mesyuarat penting dan mengetuai tugas-tugas melaksanakan urusan kerajaan. Dalam kerajaan moden, menteri kabinet adalah pembantu kepada ketua negara, kepada raja, presiden, Perdana Menteri dalam bermesyuarat. Walaupun menteri ini ada tugas-tugas khas, tetapi perkara besar mereka dijadikan ahli mesyuarat. Ataupun perkara besar lagi, orang ramai yang layak untuk bermesyuarat. Konsep syura, mesyuarat secara jama'i, kolektif, secara berhimpun, diamalkan oleh Rasulullah SAW. Apabila baginda membariskan para sahabat yang mempunyai ketokohan, ilmu dan pengaruh yang besar. Walaupun ketika itu perkataan wazir atau menteri belum disebut. Perkataan menteri belum ada. Tapi tugas menteri dah ada. Nabi buat mesyuarat. Contohnya, bila mendapat maklumat bahawa pada tentera Ahzab, himpunan orang Yahudi, himpunan musyrikin untuk menyerang Mekah dengan jumlah yang sangat besar, 10,000, lebih besar daripada jumlah penduduk Madinah. Macam mana nak hadapi musuh ini? Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabat dia. Nak serang di luar ke nak tunggu di Madinah? Akhirnya Salmanul Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang asal dari Parsi, kuasa besar dunia, yang menyaksikan peperangan-peperangan besar oleh negara besar. Kata Salman, Rasulullah, kami di Parsi bila nak hadapi musuh yang lebih besar, kami gali parit, buat kubu gali parit. Gali parit, jadikan kubu pertahanan. Lalu Nabi terima pandangan Salmanul Farisi, pandangan seorang sahabat. Nabi terima. Lalu dikerah penduduk Madinah dibahagi mengikut pasukan-pasukan. Sehingga digali parit, luah parit itu kuda tak lepas-lepas. Beberapa kilometer panjangnya parit itu. Kawasan-kawasan yang dilalui musuh semua gali parit. Kecuali bukit, dikawal bukit itu. Kecuali ada pohon khema. Pohon khema itu batang khema jadi pelindung. Benteng. Batu tajam jadi benteng. Mana-mana tempat tanah digali parit. Sehingga musuh tak boleh masuk. Tak boleh masuk, tak boleh rapat. Kalau rapat dipanah. Sehingga musuh terpaksa bertahan di luar. Dan akhirnya Allah Ta'ala memberi kemenangan. Wahazamal ahzab wahdah. Allah Ta'ala binasakan ahzab dengan keesaannya. Ini berlaku dengan musyawarah. Dengan mesyuarat. Perang Badar sebagai contoh. Nabi buat satu markas. Pilih satu kawasan. Lalu seorang sahabat yang tahu berkenaan Badar. Dia orang Badui, orang darat. Dia tahu kawasan itu. Kata, wahai Rasulullah, adakah Rasulullah pilih di sini jadi markah besar, markah pemerintah, wahyu daripada Allah, ataupun pandangan Rasulullah sendiri? Nabi kata pandangan aku sendiri. Kalau pandangan Rasulullah bukan wahyu, saya tak setuju. Kerana di Badar ini ada dua mata air, ada kawasan mata air. Kalau kita berkemah, kita buat markah di sini, mata air duduk di depan kita. Musuh belah sana, musuh boleh ambil air, kita boleh ambil air. Pada pandangan saya, kita anjak ke depan lagi. Biar mata air duduk di belakang kita. Kita dapat air, musuh tak dapat air. Lalu Nabi terima pandangan dia. Ini syura, mesyuarat. Dan memang dalam perang Badar itu, orang musyrikin tak ada bekalan air. Dia sekap bekalannya. Ini strategi peperangan. Perang Uhud, Nabi mesyuarat. Ramai bersetuju perang di luar Madinah. Bukan dalam Madinah.
Kalau perang di luar Madinah, kalau kita tewas boleh hundur, lawan lagi, sambung lawan. Kalau lawan di Madinah, kalau tewas, habis Madinah ditawan. Maka lawan di luar Madinah, Nabi dengan pandangan. Ini syura, mesyuarat. Masuklah dalam hal-hal yang lain. Nabi dengar pandangan sahabat-sahabat dia. Contohnya orang Madinah yang pandai tanam buah kurma. Dia kahwin, mayan, buah kurma. Keluar buah yang subur. Lalu Nabi kata tak payahlah pakai lok itu saja. Tiba-tiba kurma keluar. Buahnya tak molek. Khetir buahnya. Tak banyak. Dia mengadu Nabi. Nabi kata, antum a'lamu bi umur dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Lalu dibenarkan dalam masalah pertanian. Banyak lagi hal-hal yang lain. Itu syura. Jadi Nabi menerima pandangan sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat yang ada ilmu, yang ada pengetahuan dalam beberapa perkara. 10 orang daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yang terkenal, termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu, ialah tokoh yang menjalankan peranan tersebut. 10 sahabat yang terkenal. Ini adalah menteri-menteri Nabi. Amalan ini diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan khalifah selepasnya. Sahabat-sahabat tersebut, bila Abu Bakar jadi khalifah, tinggal 9. 10 tinggal 9. Iaitulah yang pertama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang keempat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Yang kelima Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu. Yang keenam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang ketujuh Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Yang ke-8 Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Yang ke-9 Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini ialah 10 sahabat campur dengan Abu Bakar. Yang Nabi janji syurga, Allah Taala janji syurga. Al-mubasysyiruna bil jannah. Orang yang awal-awal masuk Islam dan orang yang berilmu kalangan sahabat. Sahabat-sahabat yang besar yang sentiasa berada di sisi Nabi SAW di masa perang, di masa damai. Kesemua mereka adalah laksana para menteri yang membantu Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila Nabi wafat, 9 sahabat ini membantu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walaupun dalam keadaan yang tidak sistematik seperti yang diamalkan sekarang, mereka diajak bermesyuarat dalam perkara-perkara besar dan kadang-kala diberikan tugasan melaksanakan beberapa perkara penting, termasuklah berfungsi menggantikan tugas khalifah ketika ketiadaannya. Kadang-kadang dia beri tugas hakim, tugas mentadbir, tugas keuangan, tugas peperangan, jadi panglima tentera. 10 orang sahabat ni mengikut kedudukan dan kemampuan masing-masing. Kadang-kadang ganti khalifah bila khalifah pergi keluar, pergi haji atau melawat ke mana-mana, maka diganti salah seorang bersepuluh dipilih ganti khalifah mentadbir Madinah. Pentadbiran keluasan negara Islam pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya merangkumi semenanjung tanah Arab. Keseluruhannya dikuasai oleh kerajaan Islam. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu membahagikan kepada beberapa wilayah. Setiap wilayah dilantik seorang ketua pentadbiran yang dinamakan Amir. Semenanjung tanah Arab di bawah takluk Islam zaman Abu Bakar. Semenanjung tanah Arab, kawasan semenanjung tanah Arab dalam peta luah wilayahnya. Maka tiap-tiap wilayah Abu Bakar lantik Amir. Amir ini ketua wilayah, gubernur, ketua wilayah, ketua tempat itu dia lantik. Selain itu Amir juga berperanan sebagai seorang imam solat. Amir jadi imam sembahyang. Amir
ketua jadi imam semayang di tempat dia. Hakim jadi hakim. Pengurus keuangan, penjaga keamanan, polis jadi ketua polis. Dan pemerintahan tentera, dia seorang je. Dalam zaman itu tak ada bagi-bagi dia seorang. Amir, dialah ketua polis, dialah panglima tentera, dialah ketua hakim. Amir ni, dialah ketua keuangan. Nanti pembantu dia. Para amir dibantu oleh orang-orang yang mahir dalam bidang masing-masing. Dilantik pembantu-pembantu dia. Dia jadi ketua, lantik pembantu dia, pembantu keamanan, pembantu peperangan, pembantu keuangan dan sebagainya. Satu Madinah. Madinah, kota Madinah menjadi pusat pentadbiran kerajaan. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mentadbir secara langsung dengan menugaskan beberapa orang sahabat yang lain membantunya sebagaimana berikut. Madinah adalah pusat kerajaan. Abu Bakar sendiri ketua negara. Tadbir Madinah. Walaupun demikian dilantik pembantu-pembantu dia. Pembantu dia ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam urusan kehakiman. Umar bin Al-Khattab urusan kehakiman. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menjaga urusan keuangan. Abu Ubaidah hal keuangan. Keuangan Abu Ubaidah. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pula menjaga urusan kesetiausahaan. Setiausaha ialah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mahir dalam ilmu hisab, yang tahu bahasa Ibrani, tahu bahasa asing. Lantik jadi setiausaha. Secara umum khalifah dibantu oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Allah wajah dan lain-lain. Di samping sahabat-sahabat lain membantu khalifah dalam mentadbir Madinah sebagai pusat kerajaan Islam. Yang kedua, Mekah. Amir Mekah ialah Attab bin Usaid radhiyallahu anhu yang telah dilantik oleh Rasulullah SAW dan disambung oleh Khalifah Abu Bakar sebagai khalifah. Attab bin Usaid ni Nabi pernah lantik. Bila buka Mekah, Nabi tinggal Mekah, latih Attab bin Usaid jadi wali Mekah, jadi amir Mekah. Usianya terlalu muda. Sangat muda Attab ni. Dia terlalu muda, tetapi dia hafal Quran. Mahir Quran. Kerana nak mengetahui dengan Quran, kena tahu Quran lah. Maka Attab bin Usaid jadi amir Mekah. Dia ni terlalu muda. Bila Abu Bakar jadi khalifah, Bakar sambung tugas dia. Walaupun dalam suasana berlaku murtad, kita akan baca. Bila berlaku murtad, huru-hara, tak ada jumpa cari dua kat mana. Orang muda tak jumpa cari. Masa itulah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ni ialah yang mengetuai orang kafir dalam masa perjanjian Hudaybiyah. Yang berundi menjadi Hudaybiyah tu dia belum kafir. Yang tak mau tulis Muhammad Rasulullah. Jadi ialah. Tapi dia masuk Islam. Masa muka-muka dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Bila berlaku murtad, dia berani pertahankan Islam. Bila Gubernur Mekah tak ada, orang muda tak takut, wahara, Attab bin Usaid terus naik atas pintu Kaabah menyampaikan ucapan, panggil penduduk Mekah, memberi amaran, jangan siapa murtad. Kalau siapa murtad, aku akan bertindak. Menyebabkan orang-orang yang lemah iman takut, tak berani. Walaupun begitu, Abu Bakar terus lantik Attab bin Usaid jadi gubernur, jadi amir Mekah. Dalam usia yang masih muda, kerana nak tarbiyah. Taif. Amir Taif ialah Uthman bin Abul As. Juga dilantik oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian disambung oleh Khalifah Abu Bakar. Uthman bin Abul As dilantik jadi Amir Taif. Amir Taif. Ini ada sejarah, kita akan baca kemudian. Apabila Nabi wafat, kabilah-kabilah Arab murtad, keluar daripada Islam. Lalu Uthman bin Abul As panggil penduduk Taif dan menyampaikan ucapan yang terkenal,
Ya ahla Taif, la takunu akhir man aslam wa awwal min irtad. Wahai penduduk Taif, jangan kamu jadi orang yang akhir sekali masuk Islam, yang pertama murtad. Berani dia. Dia lah masuk Islam ketiang pada orang. Bila Nabi bapa murtad dulu pada orang. Di mana ucapan dia ni menakutkan orang. Dan tak jadi murtad Taif. Taif dapat diselamatkan. Bila Abu Bakar jadi ketua negara, Abu Bakar terus lantik Uthman bin Abdul As jadi amir Taif. Keempat, Sana'a. Sana'a ialah ibu negeri Yaman. Amir Sana'a ialah Al-Muhajir bin Abu Umayyah yang bertanggungjawab membebaskan kawasan tersebut daripada kumpulan murtad. Dan khalifah terus melantik menjadi amir. Bila dengar Nabi wafat, di Yaman ada pemimpin yang murtad, keluar daripada Islam. Dan Muhajir bin Umayyah ni lawan orang murtad ni dan dapat mengalahkan. Abu Bakar tu lantik jadi pemimpin amir di Sana'a. Hadramaut, bagi Hadramaut ni di arah Yaman juga, Yaman Selatan, ialah Ziyad bin Lubaid radhiyallahu anhu. Amir Hadramaut Ziyad bin Lubaid radhiyallahu anhu. Hadramaut ialah tempat yang antara awal yang Islam masuk ke Yaman. Yang kena Khawlan. Khawlan ni di Yaman juga. Amir bin Khawlan ialah Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah jadi amir di Khawlan. 7, Zubaid dan Zam'ah, ni daerah Yaman juga. Amir ialah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang alim, yang sedap baca Quran. Yang alim, yang qari, yang sedap baca Quran. Nabi puji dia. Al-Ash'ari jadi amir di Zubaid dan Zam'ah. Sayyidina Umar lantik jadi hakim. Janat amirnya ialah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal seorang sahabat yang alim. Najran ni kawasan Kristian. Kristian yang jumpa Nabi akhirnya masuk Islam. Mula-mula tak mau masuk Islam. Masyhur dalam surah Al-Imran, pokok Najran ni datang agama Kristian, bahah dengan Nabi berkenaan dengan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi ajak mubahalah. Mubahalah ialah barang siapa yang cakap bohong, Allah Taala turun laknat. Aku panggil isteri aku, anak-anak aku, mu panggil anak-anakmu, kita minta Tuhan turun laknat siapa yang bohong kalangan kita. Lalu dia mesyuarat, jangan mubahalah. Dia Nabi sungguh. Kalau mubahalah habis, tak ada baka kita. Tapi mereka tak mahu masuk Islam. Terus di bawah naungan kerajaan Islam, bayar jizyah. Zaman Abu Bakar, Najran ni dah jadi Islam. Lantik Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jarash ni satu daerah. Amir ialah Abdullah bin Sur jadi amir. Sebelah Bahrain ialah satu wilayah yang masuk Islam zaman Nabi atas surat. Nabi atas surat dan mereka masuk Islam. Lalu Nabi lantik, Abu Bakar lantik Abul Ala bin Al-Hadrami jadi amir kepada Bahrain. Kerana dia berjaya mengalahkan orang murtad di Bahrain. Kita akan baca kisahnya. Kemudian Daumatul Jandal, ini nama daerah. Amir ialah Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu. Ini jadi amir. Iyad ialah seorang panglima tentera kawasan yang bahaya. Dilantik jadi amir dan jadi panglima tentera. Bila Abu Bakar suruh lawan Parsi, Abu Bakar suruh Iyad bin Ghanam ni pimpin satu badan tentera, Khalid bin Walid satu badan tentera. Barang siapa yang sapa dulu di Hirah, dia jadi panglima tertinggi tentera, kata Abu Bakar, melawan dua orang ni. Siapa dia sapa dulu? Khalid bin Walid sapa dulu. Kita akan baca kisahnya. Ketika pula pemerintah tentera, panglima tentera,
Wilayah Iraq dan Syam pula ditugaskan kepada para panglima yang berjaya menguasainya. Iraq Amir ialah Al-Musanna bin Harithah Asy-Syaibani radhiyallahu anhu. Al-Musanna bin Harithah jadi Amir, panglima tentera di daerah Iraq. Musanna ialah salah seorang pemimpin Bani Syaiban yang kita baca kisahnya dalam Bai'atul Aqabah. Bila Nabi bertemu dengan kabilah-kabilah Arab, Nabi cari kabilah yang sanggup sokong Islam. Mana yang sanggup sokong Islam, aku nak berhijrah negeri dia, sanggup serah negeri dia. Berjumpa dengan Bani Amir. Bani Amir kata, kalau Islam menang, nak beri apa jawatan pada kami? Limanil mulk, siapa jadi ketua? Al-mulku yu'tillahu man yasha', siapa yang Tuhan latih, dialah Allah yang menentukan. Bani Amir kata, kalau macam tu kami tak mau sokong, tak mau latih kami jadi ketua. Kemudian jumpa dengan Bani Syaiban. Bani Syaiban ni antara Al-Musanna. Al-Musanna, pemimpin Bani Syaiban masa tu sempat jumpa dengan Nabi, tapi tak masuk Islam lagi. Nabi terang Islam. Apa dia Islam? Islam tu apa dia? Dia tanya, Nabi terang apa dia Islam. Islam tu baik, kata dia. Islam tu bagus. Tetapi kami berdepan dengan kuasa besar dunia. Kami terima Islam. Nak lawan kuasa besar dunia, kami tak rok. Nabi kata, tak apalah. Kamu terima Islam, dah terima dulu. Bila mendengar aku menang, kami menang, sila kamu datang, kata Nabi. Ini Al-Musanna bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaman Abu Bakar, Nabi lantik jadi penglima tentera menghadapi Parsi, mengganti Khalid bin Walid. Bahkan orang kata dia setanding dengan Khalid bin Walid dari segi pandai berperang. Pandai strategi perang, Musanna bin Harithah ni macam Khalid bin Walid, tetapi dia mati syahid. Mati syahid sebelum daripada Abu Bakar meninggal, dia mati dulu. Setelah Khalid bin Walid tinggal, lantik dia jadi penglima di Iraq dan dia mati syahid, ganti dengan orang lain. Syam, Amir ialah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Penglima tentera di Syam ialah Khalid bin Walid. Abu Bakar suruh dia pergi ke Syam. Khalid bin Walid jadi penglima tertinggi tentera Islam di Syam. Zaman Sayyidina Umar, Sayyidina pecah Khalid bin Walid ni, ganti nak Abu Ubaidah. Kita akan baca kisahnya. Itu dari segi tugas-tugas tertentu. Perundangan dan kehakiman. Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah yang secara langsung dilantik menjadi hakim. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga ditugaskan menjadi hakim. Namun tiada kes yang dikendalikan olehnya kerana ramai yang tidak berani berdepan dengan ketegasannya. Abu Bakar latih Sayyidina Umar jadi hakim. Orang tak mau jumpa dia backing dah lalu. Orang jumpa Abu Bakar juga. Sayyidina Umar ni backing. Apa ngah? Orang lagi jumpa dengan dia. Ada kes tak boleh main dengan dia ni. Temu Abu Bakar lah, temu orang lain. Walaupun Sayyidina Umar jadi hakim. Khalifah juga menetapkan peranan hakim kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, termasuk Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kadang-kadang juga menjalankan tugas tersebut. Zaid bin Thabit jadi hakim juga kerana dia seorang yang alim. Apabila dibawa sesuatu kes, maka sebab Abu Bakar radhiyallahu anhu dan lain-lain akan melaksanakan keputusan berdasarkan 3 keadaan yang berikut. Jika hukumnya terdapat sandaran nas dalam Quran, maka terus diputuskan penghakimannya. Kalau hukum dah ada dalam Quran, senang. Tu pakai Quran, hukum ada dalam Quran. Sekiranya tiada nas dalam Quran, maka hukum diambil daripada hadis yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau tak ada dalam Quran, Nabi pun jalankan hukum, pakai hukum Nabi. Ini hukum hadis. Sekiranya tidak diingatinya, maka khalifah bertanyakan orang ramai dalam masjid yang mengingati sebarang nas dari Quran atau hadis. Kalau khalifah tak ingat, dia akan tanya orang dalam masjid, ada siapa yang hafal mana-mana ayat Quran berkait dengan hukum ni?
Ada orang yang hafal beritahu. Ada Nabi pernah laksanakan hukum ini, ada orang yang ingat beritahu. Beritahu. Jika masih tiada daripada kedua-dua, maka khalifah akan beristihad dengan ahli-ahli mesyuarat atau secara bersendirian. Kalau tak ada dalam Quran, dalam hadis, tak ada nas, maka beristihad. Istihad ni ialah mengkaji. Mengkaji mengikut dasar yang ada dalam Quran. Membawa maslahat, menolak mudarat. Mana lebih baik? Mana? Khalifah akan tanya orang ramai ataupun khalifah sendiri membuat keputusan. Langkah pengendalian hukum oleh Khalifah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam.